Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harapkan anda semua sentiasa dalam keadaan sihat bersama keluarga tersayang. Sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita dengan kemahiran tata bahasa. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang frasa sendi nama. Kalau kita akronimkan dia menjadi FSN ataupun FS. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dahulu melihat apakah perkara-perkara yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, untuk hari ini topik pembelajaran kita ada 3. Yang pertama sekali kita akan mempelajari apa itu konsep frasa sendi nama, yang kedua binaan frasa sendi nama dan yang ketiga kesimpulan. Okey, pertama sekali, apakah frasa sendi nama? Cikgu rasa ada yang dah tahu dan mungkin ada juga yang masih tak tahu apa itu frasa sendi nama. Okey, buat semua, frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama. Okey, cikgu highlightkan supaya awak lebih jelas. Dalam satu binaan tu, binaan frasa sendi nama terdiri daripada satu kata sendi. Dia terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama. Maksudnya kena ada dua benda ni. Yang pertama kena ada apa? Satu kata sendi dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama tersebut. Okey, kata sendi nama ni dia terletak di hadapan frasa nama. Misal kata sendi tu di. Kata nama tu Melaka. Di Melaka. Itulah frasa sendi nama. Okey, contoh kata sendi nama dalam bahasa Melayu ni ada banyak. Tapi apa yang cikgu masukkan dan jadikan contoh dalam bahan hari ini hanya ada 7. Contoh kata sendinya ialah di, ke, dari, daripada, pada, kepada dan untuk. Okey, seterusnya kita melihat pula bagaimanakah binaan frasa sendi nama. Okey, binaan frasa sendi nama ni boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut. Dia ada berapa binaan? Dia ada 4 binaan. Okey, binaan yang pertama apa? Binaan yang pertama ialah kata sendi nama ditambah dengan frasa nama. Binaan kedua, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama. Binaan ketiga, kata sendi nama tambah frasa nama tambah frasa keterangan. Dan binaan yang keempat, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama tambah frasa keterangan. Ingat, kita ada 4 binaan frasa sendi nama dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita melihat binaan yang pertama. Kita tengok yang pertama dahulu. Macam mana binaan dia? Binaan ini ialah kata sendi nama tambah frasa nama. Kata sendi nama tadi kita dah belajar kan? Di, ke, untuk, dari, daripada. Okey, kita tengok contohnya. Kata sendi nama yang terhasil untuk binaan ini ialah untuk mewakili kata sendi nama tu kita ada di, kita ada ke, dari, daripada, kepada. Tengok contoh yang pertama. Di rumah. Di membawa maksud kata sendi nama dan rumah ni ialah frasa nama. Jadi di tambah rumah dia akan menghasilkan kata sendi nama tambah frasa nama. Kata sendi tu inilah di, ke, daripada, dari, kepada. Untuk melengkapkan dia menjadi frasa sendi nama, kata sendi nama perlu mengikuti frasa nama. Contoh di rumah. Contoh adik di. Di apa? Di rumah. Barulah ayat itu lengkap. Abu ke. Kalau kita berhenti abu ke, tak ada belakang ni, kita potong belakang ni, maksudnya kita tak faham, ayat tu tak lengkap. Jadi kita perlu ada apa? Perlu ada kata sendi nama dan perlu ada frasa nama. Barulah ia digelar sebagai
frasa sendi nama. Okey, itu binaan yang pertama. Binaan kedua, kata sendi nama. Binaan kedua, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama. Okey, untuk binaan yang ini ialah kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang terletak di hadapan suatu frasa nama yang didahului oleh kata arah. Okey, frasa sendi nama yang ni, apa yang berbeza daripada yang pertama? Dia ada apa? Dia ada kata arah. Okey, tengok contoh. Kata sendi nama yang digunakan macam tadi juga. Kata sendi nama dia di, ke, dari, dengan, untuk. Tapi dia menambahkan apa? Dia menambahkan kata arah. Apa kata arah yang dimasukkan dalam ni? Contoh depan, dalam, hujung, belakang, dalam. Ini semua menunjukkan arah. Jadi bila ditambahkan dengan frasa nama, barulah dia menjadi frasa nama. Contoh kata arah depan, frasa nama rumah. Bila digabungkan dengan kata sendi nama, dia akan menjadi di depan rumah. Di depan tambah rumah. Barulah dia memenuhi kriteria pembinaan. Binaan yang kedua ni, ada kata sendi nama, yang ni kata sendi nama, ada kata arah dan ada frasa nama. Contoh, kita sekali lagi kita tengok. Kata sendi nama, kita ada kata sendi nama dia, kita ada untuk. Cikgu tukar dulu. Kata sendi nama dia kita ada untuk. Seterusnya kata arah dia kita ada dalam, dan frasa nama kita ada negara. Dia akan menjadi untuk dalam negara. Okey, seterusnya binaan yang ketiga. Untuk binaan yang ketiga, binaan ini mengandungi kata sendi nama, frasa nama dan frasa keterangan. Sama juga macam tadi, tetapi dah tak ada kata arah, tapi ditambah pula dengan frasa nama, frasa keterangan. Okey, kata arah tak ada, tapi ditambah benda baru. Ditambah apa? Ditambah frasa keterangan. Okey, kita tengok macam mana binaan untuk binaan yang ketiga ini. Untuk binaan yang ketiga ini, frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi diikuti keterangan. Okey, selalunya keterangan ni seperti yang kita belajar dalam kata kerja, keterangan ni sebagai unsur pilihan. Boleh ada, boleh tak ada. Kita tengok binaan seperti yang ada dalam jadual ni. Sama juga kata sendi nama tu ke, dari, di, dengan, dalam. Ini kita tak boleh panggil sebagai frasa sendi nama. Kita hanya panggil dia sebagai kata sendi nama. Kenapa tak boleh jadi frasa sendi nama? Sebab belakang dia belum ada frasa nama. Jadi yang ini semua ni hanya kata sendi nama. Okey, seterusnya kita masukkan frasa nama. Okey, dalam ni dicakap frasa nama ni dia nak tambah kata arah dan frasa keterangan. Tapi sebenarnya kita nak fokuskan pada frasa keterangan. Yang membezakan binaan ketiga dengan yang kedua ni, binaan ni dia ada tambah frasa keterangan. Frasa keterangan ni ditambahkan contoh pada tahun ini, dengan emaknya, setiap waktu, pada sepanjang minggu, di sekolah kami. Sepatutnya ayat tu macam ni je. Cikgu minta maaf, sepatutnya ke negara Jepun. Patutnya dia berhenti sampai sini je. Dari Kedah, di pangkuan ibunya, dengan rombongannya, dalam perlawanan. Tetapi dalam ni dia cuba tambahkan frasa keterangan. Dia cuba tambahkan frasa keterangan dalam frasa sendi nama tersebut. Ingat balik, frasa keterangan ni sebagai unsur pilihan. Boleh ada, boleh tak ada. Cuma cikgu nak awak fahamkan bahawa bila kita nak hasilkan frasa sendi nama, kita boleh tambah apa? Kita boleh tambah kata arah, kita boleh tambah frasa keterangan. Yang penting untuk menghasilkan frasa sendi nama, apa yang penting? Kena ada kata sendi nama, kena ada frasa nama. Dalam frasa nama tu ada macam-macam binaan, ada macam-macam unsur yang boleh dimasukkan.
Contoh ada kata arah, contoh ada frasa keterangan. Macam itulah. Seterusnya kita tengok binaan yang terakhir iaitu binaan kata sendi nama ditambah pula dengan kata arah, tambah frasa nama, tambah lagi frasa keterangan. Dia dah ada berapa? Dia dah ada 4 pula. Tadi 3 je, sekarang dia dah ada 3 unsur. Dah ada 4 unsur. Sebelum ni kalau kita tengok ada unsur ada berapa? 1, 2. Ada berapa? 2. 1, 2. Ini 1, 2, 3. Yang ni ada berapa komponen ataupun unsur? 1, 2, 3. Tetapi untuk binaan keempat dia ada 4 konsonan ataupun binaan dia. Kita ada kata sendi nama, ada kata arah, ada frasa nama, ada frasa keterangan. Jadi cuba kita fahamkan macam mana binaan untuk keempat ini. Okey, binaan untuk jenis yang keempat, frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama yang diikuti oleh kata arah, frasa nama dan frasa keterangan. Okey, kalau kita tengok dalam contoh jadual yang cikgu buat ni, pertama sekali kita perlu ada kata sendi nama. Kata sendi nama ditambah pula dengan kata sendi nama ditambah dengan kata arah, tambah dengan frasa nama, tambah dengan frasa nama keterangan. Kita tengok contoh yang pertama, ayat yang pertama. Okey, ke selatan negeri Jerman pada musim sejuk. Itu contoh pertama. Contoh kedua, dari belakang rumah dengan cara tiba-tiba. Walau panjang macam mana pun, ini semua merupakan frasa sendi nama. Awak jangan keliru. Ini baru bahagian predikat, belum bahagian subjek. Kita nak fokuskan pada bahagian predikat. Bahagian predikat frasa sendi nama. Frasa sendi nama binaan dia macam mana? Ada kata sendi, ada kata arah, ada frasa nama, ada frasa nama keterangan. Itu je. Cikgu nak awak faham kata frasa sendi nama ni apa yang boleh menghasilkan? Apa gabungan yang boleh menghasilkan frasa sendi nama? Okey, kita pergi tengok seterusnya, topik yang seterusnya kita nak terangkan pada awak semua. Kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. Tengok, frasa sendi nama dalam ayat dia pun ada kedudukan dia. Macam mana kedudukan dia? Okey, kedudukan dia berfungsi, ada 2 fungsi dia. Fungsi pertama, predikat frasa, dia berfungsi sebagai predikat untuk frasa sendi nama, dan yang kedua dia berfungsi sebagai keterangan. Okey, sekali lagi. Pertama sekali, kedudukan dia predikat frasa sendi nama, dan yang kedua frasa sendi nama sebagai keterangan. Ada 2 fungsi dia. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama sekali. Predikat frasa sendi nama. Predikat, nama pun predikat. Predikat ni apa? Predikat ialah hadir selepas subjek. Predikat ni apa? Hadir selepas subjek dalam ayat susunan biasa. Dalam ayat susunan biasa ada subjek, ada predikat. Tapi bila frasa sendi nama ni, ia merupakan predikat. Yang ni, predikat ni. Okey, seterusnya kita tengok contoh dia. Mereka ke sawah setiap pagi. Yang cikgu warnakan dengan warna merah ni, ini merupakan predikat frasa sendi nama. Hadiah itu untuk pelajar yang terbaik. Surat itu kepada ibu tersayang. Ceritanya tentang seorang pelajar pintar. Yang cikgu warnakan tulisan dengan warna merah ni, itu merupakan predikat frasa sendi nama. Cikgu, kenapa cikgu itu cakap itu predikat? Kan dalam ayat susunan biasa ada subjek, ada predikat. Kalau cuba kita tengok balik mereka ke sawah setiap pagi. Mereka tu subjek. Kenapa subjek? Itu unsur yang diterangkan. Apa yang menerangkan mereka ni? Ke sawah setiap pagi, itu unsur yang menerangkan. Tapi kenapa cikgu cakap itu predikat frasa sendi nama? Nampak tak ada perkataan ke ni? Ke ni apa? Ke ni kata sendi. Kata sendi nama. Sawah ni apa pula?
Sawah ni merupakan kata nama ataupun frasa nama. Setiap pagi ni apa? Itu merupakan frasa keterangan. Ni lah unsur keterangan. Ni keterangan. Ini kata nama. Seterusnya ini kata sendi. Kan senang tu. Nampak tak macam mana kenapa cikgu cakap itu predikat frasa sendi nama? Awak kena kenal pasti. Dalam satu ayat tu kenal pasti. Mana subjek, mana predikat. Okey, seterusnya kita tengok fungsi kedua. Kedudukan kedua, frasa sendi nama. Frasa sendi nama berfungsi sebagai keterangan. Apa keterangan? Okey, keterangan ni boleh wujud sebagai unsur keterangan dalam frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama. Ingat balik, dia boleh menjadi keterangan kepada frasa apa? Frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama. Tengok contoh. Kalau dia berfungsi sebagai keterangan frasa adjektif, dia berfungsi untuk apa? Menjadi keterangan kepada bandingan yang menunjukkan bandingan, masa, hal dan tujuan. Sebagai contoh, budak itu kurus seperti galah. Galah. Kalau galah ni apa? Kurus ni kan? Kurus tu apa kurus? Kurus itu kata adjektif. Bila kata adjektif, dia ialah frasa adjektif. Patutnya dia berhenti sampai sini je. Budak itu kurus. Dia berhenti sampai sini, sepatutnya seperti galah ni tak ada. Tapi dia nak menjadikan keterangan, dia tambahlah seperti galah. Jadi dia menjadi keterangan kepada frasa adjektif. Seperti mahligai itu kan keterangan. Keterangan kepada kata adjektif cantik. Macam tu je. Seterusnya keterangan frasa kerja. Keterangan frasa kerja ni boleh bertujuan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan masa, tempat, tujuan, hal dan alat. Tengok contoh, dia berbicara tentang perkara itu. Saya datang dengan isteri. Kan frasa kerja tu, yang mana satu kata kerja? Cuba bagi tahu cikgu. Berbicara ni kata kerja. Saya datang ni pun kata kerja. Kan itu perbuatan. Tapi nak menjadi keterangan kepada perbuatan tersebut, dia tambah dengan unsur keterangan tentang perkara itu. Kalau kita berhenti setakat ini saja, dia berbicara. Kita faham. Tapi unsur keterangan ni apa? Ingat balik. Unsur keterangan ni unsur yang boleh ada dan boleh tak ada. Okey, seterusnya yang terakhir, keterangan frasa nama. Keterangan frasa nama ni bertujuan menjadi keterangan kepada tempat, pembuat, sumber, masa, asal dan tujuan. Tengok contoh. Rumah-rumah di bandar itu tidak besar. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. Okey, cuba kita kenal pasti yang mana subjek, yang mana predikat. Okey, untuk ayat yang pertama, rumah-rumah di bandar itu. Sampai itu, ini ialah subjek. Tidak besar ni itu merupakan predikat. Kan cikgu cakap dia menjadi keterangan kepada frasa nama. Frasa nama dekat sini apa? Frasa nama dekat sini ialah, minta maaf, rumah-rumah. Itu ialah frasa nama. Tapi keterangan dia apa? Keterangannya ialah di bandar itu. Ayatnya rumah-rumah itu tidak besar. Boleh je. Tapi di bandar itu menjadi apa? Keterangan kepada frasa nama yang berfungsi sebagai subjek. Sama juga untuk contoh kedua. Contoh kedua, saya sudah membeli pakaian. Kalau kita berhenti sampai situ pun dah lengkap. Tapi dia nak tambah keterangan. Keterangan apa dia nak tambah? Dia nak tambah untuk hari raya. Dia nak melengkapkan ayat tersebut. Macam dia nak sedapkanlah ayat tu. Boleh ada, boleh tak ada. Okey, seterusnya. Untuk bahagian kesimpulan. Unsur yang boleh membentuk frasa sendi nama. Apa unsur yang boleh membentuk? Dia ada 5 unsur yang boleh membentuk. Unsur yang pertama, unsur apa?
kata bantu. Yang kedua, cikgu tukar warna dulu. Ada 5 unsur yang boleh membentuk frasa sendi nama. Yang pertama, kata bantu, kata sendi nama, kata arah, frasa nama dan yang akhir frasa keterangan. Okey, cuba tengok jadual yang cikgu telah sediakan. Berdasarkan jadual ni, kita nampak pelbagai jenis binaan frasa sendi nama. Dia boleh wujudnya gabungan kata bantu, frasa sendi nama, frasa nama yang terdiri daripada kata nama arah, frasa nama itu sendiri dan frasa keterangan. Kita tengok contoh yang pertama. Kata bantu telah, kata sendi nama ke, kata nama arah dalam, frasa nama hutan dan frasa keterangan untuk memburu penjahat-penjahat itu. Ini semua yang cikgu ni bulatkan ni, ini semua binaan frasa sendi nama yang berfungsi sebagai predikat dalam ayat. Semua inilah. Tapi tak semestinya dalam satu binaan frasa sendi nama ada ke semua ni. Tak semestinya ada. Kalau tak percaya, kita tengok contoh yang bawah sekali ni. Kita tengok yang bawah sekali. Bilangan 2, huruf D. Dia tak ada kata bantu. Kata bantu dia tak ada. Tapi dia ada kata sendi nama. Kata arah pun dia tak ada. Frasa nama dia ada. Frasa keterangan dia tak ada. Tapi itu masih dikira sebagai frasa sendi nama. Contoh ayat, subjek adik. Adik ada punya predikat di tasik, noktah. Jadi kita faham itu ialah binaan apa? Frasa nama tambah frasa sendi nama di tasik. Macam mana? Nanti mesti awak tanya, cikgu macam mana kita nak tahu itu frasa sendi nama? Senang je. Kalau frasa tu ada kata sendi, ada kata nama, frasa nama itu kata frasa sendi nama lah. Mudah je. Okey, seterusnya. Kehadiran kata sendi nama dan frasa nama adalah wajib. Okey, cikgu highlightkan biar awak lebih jelas. Ni, apa yang wajib? Kehadiran kata sendi nama dan frasa nama adalah wajib. Cikgu buat ni. Wajib. Maksudnya kena ada 2 benda tu. Kalau ada 2 benda tu, barulah akan terhasil frasa sendi nama. Okey, kehadiran kata bantu, kata arah, frasa keterangan ni ialah secara pilihan. Boleh ada, boleh tiada. Kalau tak percaya, rujuk balik jadual ni. Ada yang ada yang tak ada. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.